Pada zaman ini, teknologi perhubungan amat baik. Sebaik saja ada sesuatu berlaku di dunia, kita akan dimaklumkan serta-merta. Akan tetapi, disebabkan maklumat yang berlebihan, kita sukar membezakan maklumat penting dan remeh. Ramai orang menganggap Alkitab agak ketinggalan zaman, membosankan atau sukar difahami. Apa yang boleh Alkitab katakan kepada kita pada abad ke-21? Pernahkah saya baca Alkitab? Tidak. Ya. Saya pernah baca sedikit. Saya tak habis membacanya. Sewaktu masa kecil, kami pernah miliki Alkitab khas. Kami pernah miliki Alkitab kanak-kanak dengan Yesus dan kanak-kanak duduk di bawah pokok dan yang lain. Ya, semasa sekolah rendah. Sepintas selalu saja. Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang lain. Saya tahu tentang lelaki berjubah warna-warni. Adakah Alkitab relevan? Sebahagiannya masih relevan, tapi yang lain mungkin agak ketinggalan zaman. Saya tak ingat apa-apa daripada Alkitab. Rasanya ajarannya adalah relevan, ya. Ia relevan bagi sesetengah orang, tapi bagi saya, tidak. Rasanya Alkitab mengilhamkan dan kadang-kadang mengecewakan. Pada abad ke-18, ahli falsafah Francis Voltaire meramalkan Alkitab akan menjadi antik 100 tahun selepas hayatnya dan digantikan dengan falsafah yang lebih maju. Tetapi Alkitab tetap buku paling popular di dunia. Ia karya kesusasteraan yang paling berjaya. Setiap tahun, lebih daripada 100 juta Alkitab dijual atau diberikan. Aplikasi Alkitab YouVersion telah dimuat turun melebihi 200 juta kali. Alkitab adalah buku terlaris setiap tahun. Malah ia begitu popular sehingga dikecualikan daripada senarai buku terlaris mingguan. Alkitab akan menjadi buku terlaris setiap minggu, minggu demi minggu. Ramai orang kata Alkitab ialah buku yang paling popular kerana ia juga buku yang paling berkuasa. Ia berkuasa mengubah manusia dan masyarakat. Pada hari kemakutaannya, Ratu England diberikan sebuah Alkitab dengan kata-kata ini. Kami menyampaikan kitab ini, benda paling bernilai yang ada di dunia. Alkitab amat berharga. Penulis Mazmur menggambarkan Alkitab lebih indah daripada emas. Malah ia amat berharga, sehingga ada yang mempertaruhkan nyawa mengongsinya. Pada Mac 2009, pada pagi itu, Marzia menerima panggilan orang tak dikenali. Dia bertanya tentang dokumen kereta dan meminta Nia ke balai polis. Kami tak tahu mengapa dan apa akan berlaku. Kami berdoa bersama-sama, kemudian dia pergi ke balai polis. Saya menunggu Marzia pulang daripada polis keselamatan. Tiba-tiba saya terdengar dia bersama beberapa orang lain di sebalik pintu. Dia berdiri dengan 3 orang pengawal. Saya sangat terkejut. Mereka menggeledah semua tempat. Kami berdua ditahan dengan semua harta benda kami seperti Alkitab, wayang Yesus, ke polis keselamatan. Kami disoal siasat selama berjam-jam. Rasanya pada hari pertama dia mengancam akan menyeksa kami. Di dalam sel yang gelap di tingkat bawah tanah, kami berpelukan. Kami mengucapkan selamat tinggal kerana berfikir akan dibunuh. Kami amat takut. Satu-satunya yang boleh kami lakukan di dalam kurungan gelap itu ialah berdoa untuk satu sama lain. Kami berkenalan pada tahun 2005 dan selepas menamatkan kursus teologi, kami mempunyai minat yang sama, iaitu pulang ke negara kami dan mengongsikan mesej ini dengan bangsa kami. Itulah sebabnya, walaupun kami tahu betapa berbahayanya ia, kami tetap ingin pulang. Kami memanggil pastor kami. Dia berada di London. Kami memintanya menghantar ribuan Alkitab. Ia tak mudah bagi mereka. Setelah kitab Perjanjian Baru dikirim, kami pun memulakan misi. Pada waktu malam, kami membawa 140 buah Perjanjian Baru di dalam beg dan memasukkannya ke dalam peti surat. Saya ingat ada kalanya, pada musim sejuk, kami berjalan lama, selama 8 ke 9 jam. 3 tahun kemudian, kami telah mengedarkan 20,000 buah Perjanjian Baru. Terdapat beberapa kisah yang menakjubkan tentang perlindungan Allah. Kami melihat keajaibannya. Kami mengedarkan Alkitab, berbual dengan orang dan mengadakan gereja di dalam 2 buah rumah pangsapuri. Kami tahu ia berisiko. Kami dipenjarakan selama 9 bulan dan diasingkan selama 14 hari. Kami dikurung di dalam kurungan terasing.
Selama 9 bulan itu, kami menghadiri kira-kira 10 perbicaraan, 10 mahkamah dan hakim setiap mahkamah dan penyual siasat mengancam kami dengan hukuman gantung. Mereka mendesak kami supaya menafikan iman terhadap Yesus. Kami tidak membawa Alkitab, tetapi kami hidup dengan ayatnya. Kami berdoa agar Allah membolehkan kami melaksanakan firman-Nya serta mencerminkan Dia melalui tingkah laku kepada banduan yang lain. 9 bulan kemudian, kami mendengar kami ada ramai penyokong dari seluruh dunia. Disebabkan para penyokong tersebut, kerajaan tiada pilihan tetapi terpaksa membebaskan kami. Tadi Marzia kata tentang Alkitab yang kami edarkan. Pada masa itu, kami hanya berdoa untuk Alkitab itu. Kami tak tahu siapa yang akan menerimanya. Pada 2 tahun lepas, kami berada di Australia dan dijemput ke sebuah gereja. Selepas kami berucap, satu pasangan naik ke pentas. Mereka berdua menangis dan mula menceritakan kisah mereka. Isterinya menjumpai Alkitab yang kami letak di dalam peti surat mereka. Mereka menjumpai Alkitab itu dan sekeluarga mempercayai Kristus selepas membaca perjanjian baru di dalam peti surat mereka. Alkitab diilhamkan oleh Allah. Rasul Paulus menulis, segala tulisan diilhamkan Allah. Perkataan ini diterjemahkan secara harfiah daripada perkataan Yunani, dinafaskan Allah. Segala tulisan dinafaskan Allah. Mengapa saya percaya Alkitab diilhamkan Allah? Secara ringkasnya, itulah dakwaannya, rupanya dan buktinya. Itulah dakwaannya. Sebagai contoh kata Paulus, segala tulisan diilhamkan Allah. Itulah rupanya, sewaktu membacanya ia mempunyai kebenaran. Itulah buktinya. Bagi saya itulah kenyataannya. Ketika membacanya, saya merasa Allah berfirman kepada saya melaluinya. Saya mendorong anda mencubanya. Anda pasti mendapati ia sememangnya firman Allah. Paus Francis dalam suratnya Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, menggalakkan semua orang untuk mengkaji Alkitab. Dia berkata kita tidak seharusnya menunggu Allah berfirman kepada kita kerana dia telah berfirman dahulu dan tiada hal yang kita harus tahu yang masih belum difirmankan. Marilah terima firman Allah yang berharga ini. Sepanjang 1600 tahun, Alkitab ditulis oleh sekurang-kurangnya 40 orang penulis. Raja, cendekiawan, orang miskin, ahli falsafah, nelayan, pemuisi, negarawan, ahli sejarah, guru, nabi, doktor. Mereka menulis kesusasteraan yang berbeza seperti sejarah, puisi, nubuatan dan surat. Alkitab adalah 100% karya penulis manusia. Tetapi ia juga 100% diilhamkan Allah. Apa penjelasannya? Katedral Santo Paulus di London dibina oleh Sir Christopher Wren, arkitek Inggeris terulung pada zamannya, yang mulai dibina pada tahun 1675 sewaktu dia berusia 43 tahun dan dibina di bawah arahannya selama 36 tahun. Ia selesai pada tahun 1711 ketika dia berusia 79 tahun. Meskipun Christopher Wren membina Katedral Santo Paulus, dia tidak terlibat dalam pembinaan. Ramai yang terlibat. Tukang batu, tukang kayu, buruh dan artis. Tetapi Sir Christopher Wren ialah inspirasi di sebaliknya. Alkitab mempunyai ramai penulis, tetapi seorang arkitek. Satu inspirasi di sebaliknya, Allah sendiri. Ia tidak bermaksud tiada kesulitannya. Rasul Petrus berkata tentang surat-surat Paulus, terdapat hal-hal yang saya sukar fahami. Alkitab memang mengandungi banyak kesukaran dari segi moral, sejarah dan beberapa percanggahan. Jika anda pernah baca Perjanjian Lama, anda pasti tahu tentang beberapa kejadian yang mengejutkan. Anda mungkin berfikir, mustahil ini diilhamkan Allah. Contohnya ialah penderitaan dan kasih Allah. Intisari agama Kristian ialah kasih Allah. Tetapi jika anda melihat dunia dan penderitaan yang berlaku, anda pasti berfikir, bagaimana kasih Allah dan penderitaan di dunia ini boleh disatukan? Ia tak mudah. Begitu juga, bagaimana anda menyatukan inspirasi Alkitab dan hal suka yang kita temui di dalam Alkitab?
Sesetengah pencanggahan ini dapat ditangani dengan memahami jenis kesusastraan yang dibaca dan juga konteks penulisannya. Yesus ialah kunci tafsiran apa yang kita baca. Yesus adalah kasih. Dialah pewahyuan Allah yang terulung. Jika kita ingin mengenali Allah, dia seperti Yesus. Saya dapati jika anda percaya Alkitab diilhamkan oleh Allah, anda pasti lebih memahaminya. Cara utama Allah berkomunikasi dengan kita ialah melalui Alkitab. Ia wahyunya. Kadang-kala orang berkata, jika Allah wujud, kenapa dia tak menunjukkan dirinya? Mengapa dia tidak mendedahkan dirinya? Jawapannya sudah. Pertama, Allah telah menyatakan dirinya melalui penciptaan. Pemazmur berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sebagai contohnya, sewaktu anda mendaki gunung dan melihat keindahan alam, pemandangan menakjubkan yang anda lihat, anda berkata, wah, Allah mesti wujud. Atau anda memandang bintang-bintang di langit pada waktu malam dan berkata, mesti ada pencipta di sebalik semua ini. Hakikat kita wujud, hakikat kewujudan memang nyata menunjukkan adanya seorang pencipta. Pelarasan halus alam sekitar, hanya Allah yang mampu melakukannya. Hakikat kita sentiasa mencari sesuatu, mencari Allah. Jadi ya, Allah telah menyatakan diri melalui penciptaan. Lebih-lebih lagi, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus. Bagaimana kita mengenali Yesus? Cara utama ialah melalui Alkitab. Perjanjian baru adalah tentang Yesus. Begitu juga perjanjian lama. Jika anda membacanya melalui kanta Yesus, anda akan dapati ia juga mengisahkan tentang seseorang, iaitu Yesus. Sains adalah penerokaan cara Allah menyatakan dirinya melalui penciptaan. Sebab itulah sains sangat penting, menakjubkan dan mengujarkan. Teologi adalah penerokaan cara Allah menyatakan dirinya melalui Yesus dan Alkitab. Tiada konflik antara sains dan iman. Terdapat tanggapan luas bahawa sains dan Allah tidak serasi. Ia aneh kerana jika anda mengkaji kebangkitan sains pada abad ke-16 dan ke-17, semua perintisnya mempercayai Allah. Malah mereka boleh dianggap sebagai orang Kristian, Galileo, Kepler, Newton dan yang lain. Kepler terkenal dengan kata-kata, kami cuba mempelajari fikiran Allah. Kepercayaan mereka terhadap Allah bukanlah penghalang, ia merupakan pendorong. Disebabkan mereka percaya wujudnya pencipta, roh rasional di sebalik alam semesta, sains wajar dipelajari. Mereka pun mempelajarinya. Saya langsung tidak malu berkata saya seorang saintis dan juga Kristian kerana agama Kristian mewujudkan subjek saya. Kita mengkaji wahyu Allah di dunia semula jadi dan juga Alkitab dengan minda Allah berikan. Saya percaya tidak konflik antara kedua-duanya jika difahami dengan betul. Injil jelas menunjukkan Yesus menganggap perjanjian lama dihilamkan oleh Allah. Bagi dia, tulisan di dalam kitab suci ialah firman Allah. Pandangan ini diterima oleh hampir semua gereja di seluruh dunia sejak dari dahulu. Alkitab dihilhamkan. Ia kewibawaan yang mengajar kita cara untuk hidup. Paulus berkata Alkitab bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab dipenuhi kebijaksanaan praktikal dan prinsip hubungan, cara mengasihi dan memaafkan orang lain, nasihat untuk kehidupan sihat, pekerjaan, pengasuhan, penjagaan warga emas dan yang lain. Ia memberikan batasan dan panduan untuk kita menjalani kehidupan. Anda mungkin berfikir, bunyinya macam buku peraturan yang merampas kebebasan saya. Sebenarnya, kita semua perlukan batasan. Bayangkan jika sukan tiada batasan atau garis panduan yang mustahil dimainkan dan mengelirukan penonton.
Jika hidup kita tiada batasan atau garis panduan, ia pasti kelam kabut. Allah telah memberikan garis panduan kehidupan, bukan kerana dia benci atau ingin kita menderita, tetapi kerana mengasihi dan mahu kita hidup berkelimpahan. Kebebasan sebenar wujud setelah mengetahui Allah berkuasa dan wujudnya batasan. Ya, kita tahu kanak-kanak yang membesar tanpa batasan tidak yakin dan tidak gembira. Kita juga sama. Batasan diwujudkan kerana kasih. Allah tak kata jangan membunuh untuk menghalang kita berserodok. Dia tak kata jangan berzina untuk merosakkan rancangan. Dia tak mahu kita terluka. Dia mengasihi anda. Allah telah berbicara melalui Alkitab. Allah masih berbicara melalui Alkitab. Alkitab digambarkan sebagai surat cinta daripada Allah. Jika anda menerima surat daripada orang tersayang, anda akan menyimpannya. Saya menyimpan semua surat daripada isteri saya, Pipa. Bukan surat itu yang penting, tetapi orang yang menulisnya. Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahawa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang saya, namun kamu tidak mahu datang kepada saya untuk memperoleh hidup itu. Alkitab ialah komunikasi daripada orang yang kita kasih. Ia umpama surat cinta daripada Allah. Itulah yang membuatnya mengujakan untuk dibaca. Yesus berkata, Alkitab ditulis bukan hanya untuk dikaji. Alkitab ditulis untuk membawa kita ke dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Dia berkata, Alkitab ditulis untuk membawa anda kepada sebuah hubungan. Hubungan itulah yang penting. Saya mempunyai kawan bernama Earl Smith. Seluruh ahli keluarganya kaya. Earl juga kaya. Dia tak perlu bekerja dan mula mengambil dadah. Dia mengambil dadah keras dan ditahan di hospital pada usia 30 tahun. Ada seorang datang melawat dan memberikannya sebuah hadiah, senaskah perjanjian baru. Earl teruja kerana halaman Alkitab barunya sesuai untuk menggulung rokok ganja. Dan dia mula menggulung daripada Matius, Markus, Lukas. Apabila tiba di Injil Yohanes, dia mula membaca. Selepas membaca Injil Yohanes, Earl mempercayai Yesus Kristus dan hidupnya berubah selama-lamanya. Ia mempengaruhi dia dan orang di sekelilingnya, termasuk ahli psikologinya, seorang doktor jelita bernama Tommy. Tommy tak faham. Saya tak faham, katanya kepada Earl. Saya ada semuanya. Kerjaya yang baik, wang, keluarga, kawan. Namun saya hampa. Hidup awak pula bercelaru. Tapi awak memiliki kedamaian yang luar biasa. Earl menceritakan apa yang dibacanya di dalam Alkitab. Dia menjelaskan perasaan disayangi Yesus Kristus. Earl memperkenalkan Yesus kepada Tommy dan mengahwininya. Earl dan saya belajar bersama di College Teologi. Allah ingin berkomunikasi dengan kita, menjalin hubungan dengan kita. Ini tercatat pada akhir Injil Yohanes. Semua ini ditulis supaya kamu percaya bahawa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperolehi hidup dalam nama-Nya. Cara terbaik untuk mengeratkan hubungan ini dan mendengar daripada Allah serta mengenali Yesus ialah dengan membaca Alkitab. Kita cenderung terlalu bersemangat. Anda mungkin kata, saya akan baca Alkitab setiap hari selama sejam. Bersemangat betul. Atau melakukannya pada masa yang salah. Sebagai contoh, anda boleh luangkan 10 minit pada waktu pagi, sediakan sarapan, kemudian baca beberapa ayat. Selepas itu, cari tempat anda takkan diganggu. Hal yang paling penting ialah rancangan. Tentukan apa yang akan dibaca. Saya cadangkan bermula dengan salah satu Injil, 4 kitab tentang kehidupan Yesus di Perjanjian Baru. Anda juga boleh memuat turun pelan bacaan Alkitab seperti Bible in 1 Year. Ada banyak cara membaca Alkitab. Anda perlu mencari cara yang sesuai. Amalkan kesederhanaan. Baca beberapa ayat, berdoa dan minta Allah berfirman. Renungkan maksud ayat itu bagi anda. Apa yang ia katakan tentang sifat Allah? Apa dorongan yang anda terima daripadanya? Bagaimana ia membimbing anda membuat pilihan? Apa perbezaan yang Allah mahu anda lakukan? Bagaimana ia dapat diamalkan?
Jangan bimbang jika ada bahagian yang sukar anda fahami. Bagi saya, ia umpama silang kata. Anda bermula dengan petunjuk, ada kalanya anda menemui sesuatu yang tak dapat dijawab. Anda tak berhenti. Anda beralih kepada petunjuk seterusnya yang mungkin lebih mudah. Anda mengisi jawapan dan ia memberikan huruf untuk membantu memahami bahagian yang lebih susah. Demikianlah dengan Alkitab. Ada banyak yang saya tak faham. Semakin saya mencuba, semakin banyak yang saya fahami. Jika anda menjangka Allah berfirman melalui Alkitab, sudah tentu mengenali dan berkomunikasi dengan Allah seperti ini amat mengujakan. Sepanjang 40 tahun saya menjadi Kristian, saya membaca Alkitab setiap hari. Bukan kerana terpaksa, tapi saya menggemarinya. Sama seperti kenapa saya bersarapan setiap hari. Sebab saya suka. Bagi saya, tak membaca Alkitab bagaikan tak makan. Kerana Alkitab ialah makanan rohani saya. Saya ingin menggalakkan anda membaca Alkitab setiap hari dan berdoa agar Allah berfirman kepada anda. Ia pengalaman yang menakjubkan apabila dia berbicara. Saya mengenang kematian bapa saya pada tahun 1981. Sewaktu saya menjadi Kristian, ibu bapa saya tak menghadiri gereja dan mereka risau. Akhirnya, ibu saya memeluk agama Kristian. Tetapi bapa saya sentiasa berwaspada tentang iman saya dan tidak menunjukkan bahawa dia mempercayainya. Sewaktu dia meninggal dunia, saya merinduinya. Saya terkejut dengan kematiannya. Di samping itu, saya bimbang sama ada dia sudah percaya atau tidak. Adakah dia seorang Kristian? 10 hari selepas kematiannya, saya membaca Alkitab dan merasakan Allah berfirman melalui satu ayat. Roma 10:13 yang berbunyi, "Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Saya rasa Allah memberitahu saya, bapa kamu telah berseru kepada namaku dan sudah diselamatkan. Itu amat melegakan. Pada waktu itu, isteri saya Pipa memasuki bilik dan berkata, "Saya baru membaca ayat yang sesuai buat bapa kamu. Kisah Para Rasul 2:21, iaitu barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ia luar biasa kerana ayat itu hanya muncul 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Dia baca ayat pertama dan saya baca yang kedua. 3 hari kemudian, kami berkumpul untuk mempelajari Alkitab. Dan secara kebetulan, kami mengkaji Roma 10, terutamanya ayat 13. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan 3 kali dalam 3 hari. Allah nampaknya berfirman kepada saya melalui ayat yang sama. Namun, saya kurang beriman dan masih bimbang pada hari keesokan harinya semasa ke pejabat. Semasa keluar dari kereta api bawah tanah, saya ternampak papan iklan yang besar di stesen itu. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10:13. Saya menceritakan semua ini kepada seorang kawan dan dia berkata, "Awak tak rasa Tuhan nak beritahu sesuatu?" Saya ingin bertanya kepada anda, adakah anda rasa Tuhan ingin berfirman kepada anda? Jika ya, anda benarkan tak?